Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kembali lagi dengan Sirik Studio. InsyaAllah pada kali ini saya akan sambung dengan cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tahukah anda sebenarnya Khulafa' Ar-Rasyidin ada 5 orang sebenarnya, berbaki dengan 4 yang saya pernah cerita sebelum ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau anda semua nak tahu siapakah gerangan Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima dan betul ke ada, kalau nak tahu teruskan bersama Sirik Studio. Apabila tamatnya Perang Jamal, maka Sayyidina Ali pun keluar daripada Basrah menuju ke Kufah. Di sana beliau telah mengarahkan Jarir bin Abdullah Al-Bajali untuk menemui Muawiyah bagi menceritakan tentang peristiwa Perang Jamal yang berlaku sebelum ini. Setelah mereka berbincang, maka mereka pun bersetuju untuk tidak memberikan bai'ah kepada Sayyidina Ali selagi peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan ini tidak diselesaikan terlebih dahulu. Melihat keengganan Muawiyah, maka Sayyidina Ali pun menggerakkan tenteranya menuju ke Syam. Sebahagian daripada ahli sejarah mengatakan bahawa tentera Sayyidina Ali ini mencecah 150,000 orang, manakala tentera Muawiyah mencecah 130,000 orang. Kedua-dua pasukan ini pun akhirnya bertemu di Siffin dan tercetuslah perang Siffin yang berlarutan selama 110 hari. Setelah peperangan berlangsung dengan dahsyat sekali, maka tentera Syam pimpinan Muawiyah pun hampir tewas. Maka dalam keadaan yang mendesak tersebut, tentera Muawiyah pun mengangkat Al-Quran dan berkata, "Ini adalah penyelesaian antara kami dan juga kamu. Sekiranya semua manusia musnah, siapakah yang akan mempertahankan sepadan, yakni wilayah-wilayah Islam? Siapakah yang akan menentang musyrikin dan juga kufar?" Setelah itu peperangan pun tamat dan Sayyidina Ali pun bersetuju untuk menghentikan peperangan. Setelah berakhirnya perang Siffin, maka Sayyidina Ali dan juga Muawiyah masing-masing menghantar wakil mereka untuk berunding di Arud, iaitu satu tempat di pertengahan antara Syam dan juga Kufah. Maka Sayyidina Ali telah menghantar Abu Musa Al-Ash'ari sebagai wakilnya, manakala Muawiyah menghantar Amr bin Al-As sebagai wakilnya. Maka setiap kumpulan akan mengutarakan hujah-hujah mereka, dan yang inilah kita katakan sebagai majlis tahkim. Namun begitu, tiada apa yang dapat dicapai oleh mereka. Melihat keadaan itu, maka sebahagian daripada tentera Sayyidina Ali berjumlah 12,000 orang kecewa, lalu mereka keluar daripada pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka ini mahu melancarkan perang kepada Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Golongan inilah yang dikatakan sebagai puak Khawarij. Mereka ini telah menjadi golongan pelampau yang sangat dahsyat sehingga mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kezaliman yang mereka lakukan ini sehinggakan mereka membunuh sahabat yang bernama Abdullah bin Khabab dan menyembelih isterinya yang masih lagi hamil. Mendengar berita tersebut, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menggerakkan tenteranya ke Nahrawan pada tahun ke-38 Hijrah. Akhirnya kemenangan berpihak kepada Sayyidina Ali, dan ramai di antara puak Khawarij ini telah terkorban, termasuklah ketua mereka iaitu Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Kekalahan mereka dalam peperangan sebelum ini telah menyebabkan dendam mereka semakin berkobar-kobar. Oleh yang demikian, mereka telah bertekad untuk membunuh Sayyidina Ali, Muawiyah dan juga Amr bin Al-As. Maka 3 orang daripada mereka iaitu Abdurrahman bin Muljam, Al-Bura' bin Abdullah dan Amr bin Bakar telah bersetuju untuk membunuh ketiga pemimpin ini. Maka Abdurrahman bin Muljam telah bersetuju untuk membunuh Sayyidina Ali, Al-Bura' bin Abdullah telah bersetuju untuk membunuh Muawiyah, manakala Amr bin Bakar telah bersetuju untuk membunuh Amr bin Al-As. Pada ketika itu mereka datang membawa pedang masing-masing dan bersembunyi di suatu tempat. Ketika Sayyidina Ali keluar mengejutkan orang ramai untuk bersahur dan mengerjakan solat subuh, Syubaib terus meluru ke arah Sayyidina Ali lalu cuba untuk memukul Sayyidina Ali, tetapi tersasar kerana Sayyidina Ali cuba untuk mengelak. Kemudian Abdurrahman bin Muljam pun meluru
ke arah Sayyidina Ali, lalu sempat menghayunkan pedangnya tepat ke arah kepala Sayyidina Ali, lalu berdarahlah kepala Sayyidina Ali sehingga menyentuh janggutnya. Kemudian Sayyidina Ali pun berteriak menyebabkan sahabat pada ketika itu mendengar teriakan tersebut dan bergegas ke tempat kejadian. Setelah itu mereka berjaya menangkap 2 orang daripada mereka, iaitu Abdul Rahman bin Muljam dan juga Wardan. Manakala Syubaib pula berjaya melarikan diri, dan akhirnya kedua daripada mereka yang berjaya ditangkap ini telah dihukum bunuh kerana membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Manakala serangan Abdurrah bin Abdullah kepada Muawiyah dan Amr bin Bakar kepada Amr bin Al-As tidak berjaya kerana kedua-dua pemimpin ini berjaya mengelak serangan daripada mereka ini. Akibat daripada serangan Abdul Rahman bin Muljam kepada Sayyidina Ali menyebabkan beliau cedera parah. Lalu beliau ini langsung tidak mampu untuk menjadi imam untuk salat subuh pada hari tersebut. Maka beliau telah mengarahkan Ja'dah bin Hubairah untuk menggantikan beliau sebagai imam. Setelah 2 hari menahan sakit yang sangat perit, maka beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 19 Ramadan tahun ke-14 Hijrah. Ketika ini beliau telah mencecah usia 63 tahun dan telah memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Dengan itu umat Islam telah bersepakat untuk melantik Sayyidina Hasan sebagai khalifah yang kelima. Dan Sayyidina Hasan inilah merupakan Khulafa Ar-Rasyidin yang terakhir di antara kelima-lima Khulafa Ar-Rasyidin. Dan Sayyidina Hasan ini memerintah selama 6 bulan sahaja sebelum menyerahkan urusan khalifah ini kepada Muawiyah. Dengan kebijaksanaan Sayyidina Hasan ini telah menyebabkan umat Islam pada ketika itu bersatu padu, dan pada tahun itu telah digelar sebagai tahun perpaduan umat Islam. Iaitu berakhirlah pemerintahan 5 Khulafa Ar-Rasyidin yang telah memerintah selama 30 tahun, termasuklah Sayyidina Hasan. Sekian daripada Sidi Studio. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapat konten-konten yang seterusnya, dan juga jangan lupa untuk kongsikan dengan rakan-rakan yang anda kasihi. Untuk pengetahuan semua, insyaAllah selepas ini kami akan buat konten-konten yang berlainan lah. Mungkin selepas ini akan ada cerita tentang para nabi, mungkin ada cerita tentang para salihin, mungkin ada cerita tentang wali-wali yang hebat, dan mungkin akan ada cerita tentang sejarah Melayu yang belum turunkan. Kalau anda nak tahu, teruskan bersama Sidi Studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.